Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah apa yang telah kamu usahakan daripada amal-amal kamu untuk bekalan hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas pengetahuannya di atas apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Yang dikasihi Al-Fadil pengurusi majlis merangkap imam, tak dilupakan kepada pihak pengurusan masjid, pengurusi dan jawatan kuasa, Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama mengimarahkan majlis ilmu yang kita usahakan pada malam ini, yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk kalangan orang-orang yang tersebut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayat yang kita baca sebentar tadi adalah merupakan suatu ayat yang Allah seru kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala memberi motivasi dan juga suatu panduan dan juga peringatan untuk kita, para orang-orang yang meletakkan diri kita sebagai yang beriman dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti menyahut apa yang telah Allah Taala pesan, yang Allah Taala perintahkan tadi. Yang pertama, Allah Taala memerintahkan kita supaya orang beriman ini bertakwa. Ittaqullah, bertakwa. Yang kemudiannya, yang kedua ialah mempersiapkan bekalan hari esok. Yang dimaksudkan hari esok di sini bukanlah hari ini, hari Ahad, esok hari Isnin. Tidak. Hari esok yang dimaksudkan itu ialah hari akhirat. Bekalan kita nak menuju ke hari akhirat. Dan yang ketiga, pesanan Allah, perintah Allah menguatkan lagi, mengingatkan lagi kali yang kedua, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini tiga perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Hashr tadi. Dalam memberi suatu panduan kepada kita, para orang-orang yang beriman. Sudah pasti insya-Allah kita semua hari ini nak meletakkan kita ni pada kalangan orang-orang yang beriman. Tidak ada manusia, kalau kita jumpa sama-sama ni tercakap kamu ni tak beriman, maka orang akan marah. Tak. Tapi bila kita kata kamu orang beriman, kita sejuk hati tak. Kita rasa seronok je. Sebab apa? Kita rasa kita ni tersenarai orang-orang yang beriman. Tetapi bila kita nak meletakkan diri kita orang beriman ni, tidak cukup dengan hanya melafazkan pada kata-kata sahaja. Dia mesti diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan.
untuk mengiyakan, membuktikan keimanan yang kita tutur bicarakan itu. Namun sebab itulah Allah Ta'ala menyuruh kita apa dia? Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang telah kamu persiapkan, yang telah kamu dahulukan daripada amal-amal kamu untuk hari esok. Maka di sini ukurannya kepada kita untuk kita panjangkan bicara kita dalam mempersiapkan diri kita untuk kepada hari akhirat itu. Termasuklah kita berada di bulan Sya'ban ini, bulan yang tak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Ramadan ialah bulan yang penuh keberkatan. Kita sedia maklum. Tiap-tiap tahun kita mendengar peringatan-peringatan para alim ulama, para asatizah, para agamawan berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan yang diambil perjalanannya daripada perintah Allah dalam Al-Quran. Termasuklah bagaimana keberkatan bulan Ramadan ini Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Kita sedia maklum. Namun Al-Quran itu apa sifatnya? Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, menjadi petunjuk kepada manusia. Padanya keterangan-keterangan petunjuk dan juga keterangan-keterangan yang membezakan di antara yang benar dan yang salah. Maka itu asas dalam untuk kita memahami bagaimana yang pertama berkatnya bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Daripada turunnya Al-Quran itu menjadi suatu kelebihan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat bimbingan, rujukan, panduan yang menjadikan kita hidup atas muka bumi ini menepati fitrah kejadian kita manusia. Kita diciptakan Allah Ta'ala atas muka bumi ini yang bergelar manusia bukanlah sekadar untuk memenuhi fitrah kejadian kita sahaja. Maksud saya, bila kita hidup dan wujud atas muka bumi ini bukan sekadar untuk bila lapar makan, bila dahaga minum, bila berhajat pada pasangan hidup, nikah kahwin, bercucu cicit, beranak pinak, bercucu cicit, kemudian tunggu masa mati. Adakah itu sahaja fahaman kita bahawa kita wujud atas muka bumi ini? Kalau itulah sahaja kefahaman kita, yang mana wujudnya kita atas muka bumi ini, maka tak ada bezalah kita dengan yang duduk di padang rumput. Lembu, kuba, kambing. Hidup mereka memenuhi fitrah saja. Lapar makan, dahaga minum, berhajat pasangan hidup, dahsyat lagi, berambak gitu je. Tak perlu pergi jabat agama, jumpa Tok Qadi apa, tak perlu dah. Namun kita manusia ada sistem, ada peraturan. Namun nak beritahu di sini bahawa wujudnya kita atas muka bumi ini sebenarnya Allah letakkan tanggungjawab. Allah letakkan kepada kita ni ada tanggungjawab dan amanah yang perlu kita tunaikan. Persesuaian dengan fitrah penciptaan kita manusia ni diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Allah sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Maka dengan unsur penciptaan sebaik-baik kejadian itu, Allah tak bagi secara percuma begitu sahaja. Allah meletakkan tanggungjawab kita, ada 3 perkara yang perlu kita sama-sama usahakan. Tak kira siapa kita ni, warna kulit kita, keturunan kita, pangkat kita, pekerjaan kita apa sekalipun, kita ada 3 tanggungjawab yang kita kena buat. Yang bergelar manusia yang diciptakan sebagai kejadian ini. Yang pertama, kita ni kena laksanakan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah. Kita ni bergelar hamba kepada Allah.
Yang kedua, tanggungjawab kita ialah mesti melaksanakan tanggungjawab khalifah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat di alam langit sana. Allah mengisytiharkan kepada malaikat, aku nak lantik, nak ciptakan manusia dan lantik mereka menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Apa itu khalifah? Kalau nisbah orang Melayu kita, terjemah khalifah ni, Tok Guru Gayung lah. Tak khalifah. Tapi khalifah, pada sudut pandangan ulama' ialah iqamatuddin. Tegakkan agama Allah. Wasiyasatu dunya, segala urusan kehidupan mesti diikat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu khalifah. Dan yang ketiga, kita bertanggungjawab menunaikan amanah Allah. Allah Taala menyatakan hakikat tersebut dalam surah Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sesungguhnya kami Allah pernah bentangkan, tawarkan amanah untuk jaga bumi ini kepada makhluk sifatnya kuat. Apa dia? Makhluk sifatnya kuat. Langit, bumi, bukit, bukau, gunung dan gandang. Sifat-sifat makhluk tadi kuat. Kita tumpang berada padanya. Langit tempat kita bernaung di bawahnya. Bumi tempat kita berpijak padanya. Gunung ganang merupakan pasak-pasak bumi. Kesemua makhluk tadi pernah ditawarkan Allah untuk laksanakan amanah yang besar tadi. Tetapi mereka semua enggan, tidak mahu. Sebab apa? Takut akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat. Wa hamalahal insan, tapi manusia kita semua ni sanggup ambil perjalanannya. Sedangkan kita manusia ni seringkali terdedah dengan sifat melakukan kezaliman. Maksud kezaliman di sini bukan nak kata kita ni pacung kepala orang. Zalim ni bukan hanya bermaksud itu saja, itu terang zalim. Zalim juga merangkumi apabila kita meletakkan sesuatu keputusan dan tindakan tidak kena pada tempatnya zalim. Apabila kita telah melakukan sesuatu menuruti hawa nafsu kita sehingga menjadikan nafsu serakah itu menguasai kewarasan akal, zalim. Itu dimaksudkan manusia seringkali terdorong melakukan kezaliman. Dan seringkali memandai-mandai di atas perkara yang tak tahu mereka kerjakan. Maka dengan tiga perkara ini menggambarkan kewujudan kita di alam dunia ni tak lari kena buat tiga perkara ni. Disebabkan itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, panduan wahyu kepada kita. Dan di samping Allah mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup segala nabi. Untuk apa? Memandu dan membimbing kalangan manusia, umat Rasulullah itu termasuk kita. Supaya kehidupan kita ini mengikut SOP. Guna istilah mudah, SOP. Sebab apa? Kita musim Covid kan. SOP kita musim Covid apa? Kena pakai mask, jarakkan sosial, kena pakai hand sanitizer, kena ikutlah patuh dia punya SOP tadi sebab untuk sebagai pencegahan dan kesejahteraan, melindungi untuk keselamatan. Maka Al-Quran itulah sifatnya, fungsinya sebagai SOP kehidupan kita. Kan Allah sebut bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, yang pada Al-Quran itu sifatnya huda, memberi petunjuk. Kepada siapa? Kepada manusia. Yang mana dalam menggambarkan proses memberi petunjuk itu bagaimana? Wabayyinatin minal huda. Pada Quran itu ada keterangan-keterangan petunjuk tadi yang mengikat kita kepada SOP kehidupan. Ada Allah cerita sebut dalam Quran tadi,
halal haram, dosa pahala. Itu maksud dia. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan wabayyinatin wal furqan. Dalam menyatakan perbezaan di antara yang hak dan juga yang batil, padanya merangkumi hukum-hukum, peraturan. Dalam menyatakan bagaimana haram perbuatan zina, haram perbuatan minum arak, haram perbuatan berjudi, haram perbuatan berbunuhan, bertumpahan darah. Maka di sana diikat dengan hukum, adanya hukum hudud, hukum qisas. Bertujuan di mana ulama telah membahaskan dengan adanya hukum-hukum tadi sifatnya sebagai maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan-tujuan asas kepada syariat itu ialah untuk menjaga dan melindungi. Yang dikatakan hifzuddin, nak jaga agama. Hifzun nafs, menjaga nyawa. Hifzul akal, menjaga kewarasan akal. Hifzun nasab, menjaga kesucian nasab keturunan. Hifzul mal, yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Bila syariat yang diturunkan Allah kepada kita melalui wahyunya Al-Quran, nak jaga 5 perkara ni. Jaga agama maknanya kita kena letakkan Islam itu sebagai acuan hidup. Sebagai way of life. Allah sendiri menyebut, Inna din indallah al-Islam. Agama yang hanya diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka bila itulah yang Allah nyatakan kepada kita, kita orang yang dianugerahkan Allah nikmat Islam, nikmat akidah, keimanan kepada Allah, kita kena jaga agama kita. Maka jaga agama itulah dia ada proses dalam bentuk individu, keluarga, masyarakat dan negara. Itu maksud dia. Kemudian dalam masa sama kita kena menjaga nyawa. Islam menentang pertumpahan darah yang tanpa hak. Tak boleh berbunuhan sewenang-wenangnya. Sebab itulah Allah utuskan Nabi SAW di kota Mekah nak betul keadaan masyarakat Mekah yang di zaman jahiliahnya bunuh orang, bertumpahan darah ni mainan hari-hari. Sebab apa? Sebab manusia sudah tidak dibantu akal yang dikurniakan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Akal dikuasai oleh nafsu serakah. Sehingga sifat manusia bertukar kepada sifat kehaiwanan. Nafsu ammarah. Lambat selih sikit, akak pedang selalu. Tak maknanya. Backhand. Pongoh dia tu lain macam. Tak. Dia rasa dia hero. Dia rasa dia hebat. Sebab apa? Dia dah mari puak taksub. Puak dia, puak mu, puak aku, puak mu. Dia jadi mari taksub. Dia mari taksub, puak aku hebat, puak mu dak erok. Puak mu kata, puak aku dak erok, puak mu hebat. Jadi dak temu rokma. Tak. Tidak ada orang kata apa persamaan situ, maka dia pun kalau gitu kita buktikanlah mana kuat baloh atas tak ada matlamat dan tujuan. Melainkan apa dia? Ego dan sombong. Maka baloh. Bila berbalahan begitu kena betul. Beki. Maka sebab tu Allah bangkitkan Nabi Muhammad SAW mari ikut tu. Nak betul balik itu proses itu bukan proses macam nak buat goreng pisang. Bukan macam nak masak nasi, nak goreng ikan. Bukan. Sebab prosesnya nak beki manusia tadi dengan kena beki hati dulu. Nak beki hati itulah. Di sinilah kita nak ambil bagaimana susun galu perjalanan untuk kita nak capai kepada kesempurnaan kita nak masuk Ramadan nanti. Saya karang panjang sikit ni supaya kita nampak dia punya susun galu. Maka sebab itulah dalam Islam ada hifzun nafs, menjaga nyawa. Islam turun, wahyu Allah Ta'ala turun untuk apa? Nak menjaga nyawa tadi. Maka bila baiki hati manusia menyedari akan siapakah diri kewujudan manusia atas muka bumi tadi, sedar mereka itu hamba Allah, sedar mereka itu khalifah Allah, sedar mereka itu golongan yang menunaikan amanah Allah, maka mereka akan secara sekaligus dapat menjaga nyawa mereka. Dia sedar hamba Allah, maknanya kita ni bukan tuan punya milik bumi ni.
Bila sedar kita ni hamba Allah, kita tak akan bangga dengan kabilah kita, puak kita. Kita akan sedar, jangan wak gong, kita tumpang je bumi Allah ni. Tu maksud saya. Tak. Bila kita sedar kita hamba Allah, tiada milik kita. Semua pinjaman. Harta, pangkat, kehidupan, kekuatan kabilah, puak ke apa ke, bukan milik kita. Itu Allah Ta'ala punya anugerah kepada kita. Maka bila sedar, dibaiki hati manusia sedar bahawa nyawa ni bukan sewenang-wenangnya untuk dibunuh dan ditumpahkan darah, maka disitulah dia akan berlaku proses pembinaan manusia tadi. Maka beliau faham jaga nyawa, jaga akal, jaga nasab keturunan, jaga harta, maka disitulah berlakunya proses pembangunan insan. Pembangunan nilai modal insan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala jadikan satu testimoni ketika Nabi dibangkitkan daripada kota Mekah itu, nak buktikan apabila manusia kembali kepada fitrah yang membawa hubungan dengan Allah Ta'ala, maka akan terbinanya sebuah tamadun manusia yang hebat. Itu maksud dia. Kalau ikut mudah bicara, lagi sesuai Allah bangkitkan Nabi daripada tamadun yang sudah maju pada waktu itu. Selain pada Mekah, apa dia? Rom, Parsi. Lagi mudah. Dua tamadun tadi dia sudah sedia maju dah. Dengan kemajuan pembangunan, kemajuan sosial masyarakat, budaya, teknologi nisbah pada zaman tersebut. Tapi kenapa Allah pilih Nabi Muhammad mari ikut kota Mekah? Yang bonok serok orang kata. Ngebalah, ngeberbunuhan dengan berlaku zina situ, minum arak, mabuk dan sebagainya. Sebab apa? Allah nak beri satu gambaran kepada kita, apabila hidup berteraskan kepada acuan Islam, petunjuk Allah, maka berlakulah pembangunan manusia dan tamadun manusia. Kalau Nabi masuk ikut tamadun Rom, orang akan pertikaian. Bolehlah basuh kaki je, isi dah kemajuan sedia ada, cuma touch-up sikit dalam bab spiritual, kerohanian. Jadi orang akan berhujah Islam, tak roh, tak maknanya contoh. Tapi Allah jadikan proses Islam bangkit daripada situ, dan ianya bukanlah satu proses yang singkat. Dia ada perjalanan dia. Sedangkan Nabi ni, kalau bahasa kampung kita apa, kabel dengan Allah Ta'ala gini. Tak tahu kabel dah, orang main projek biasa arti bab-bab kabel-kabel ni. Maknanya, kalau dia kabel kuat dengan orang besar-besar ni, kenyit mata jadi ya projek dia. Construction ke apa ke tak. Maknanya nak khabar Nabi dengan Allah Ta'ala ni, hubungan dengan Allah begini. Boleh Allah jadikan perjuangan Nabi tu sehari dua, menang selalu. Islam kukuh dan bertapak di Mekah, boleh. Tapi Allah tak jadikan demikian. Allah jadikan prosesnya panjang. Sebagai apa? Allah nak beritahu, menepati firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Adalah bagi kamu diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, sebagai role model. Apa yang tak ada pengalaman pada Nabi? Semua ada. Anak yatim piatu, gembala kambing, pemimpin masyarakat, orang yang integritinya tinggi, orang isteri banyak, tak, poligami, ada daripada Nabi. Tak, orang lelaki sebut poligami cerah mata selalu. Tak, tadi bokok je dengan poligami, tegang lalu belakang tak. Tak gagah je orang lelaki ni nak kemar. Dia sui bab poligami. Maknanya dalam masa yang sama Allah nak royak kepada kita ialah pengalaman apa yang dilalui oleh manusia semua ada pada Nabi. Sebab tu Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Namun perkaitannya ialah bagaimana nak memberi satu gambaran kepada kita apabila itulah pengalaman yang Allah aturkan berlaku ke atas Nabi SAW,
dalam membawa satu pendekatan, dalam satu bimbingan dan juga pedoman kepada kita selaku umat baginda, bahawa kita manusia ini sebenarnya besarnya tanggungjawab dan amanah untuk kita tunaikan, maka di sana perlu kepada kewujudan kalangan manusia yang memiliki hati-hati yang bersih yang dinamakan takwa kepada Allah. Maka Allah dapat gambaran kepada kita, Nabi bina dulu takwa tadi. Nabi bina dulu hati-hati manusia yang murni, yang jernih, yang bersih. Untuk menjadikan suatu kefahaman kepada kita, itulah juga acuan untuk kita lalui, untuk kita teruskan perjalanan. Kalau kita huraikan secara lanjut, detail, saya takut tak pedang. Sebab kita masih ni tak sentuh lagi bab persiapan nak masuk Ramadan ni. Tapi saya yakin, kalau saya sebut benda ni dulu, tuan-tuan dan puan-puan akan rasa penghayatan dengan sendirinya, berasa terpanggil nak buat amalan-amalan untuk kita masuk Ramadan nanti. Namun, bagaimana pentingnya kita faham perkara ini ialah sebab kita kena tunaikan 3 perkara tadi. Hamba Allah, khalifah Allah dan amanah yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Namun, nak buat 3 perkara ni, dia berhajat pada enjin. Enjin yang kuat. Enjin yang power, orang kita kata. Maka nak bentuk enjin power tadi lah, kita nak pakai apa bahan dia, apa dia punya contents dia, kandungan dia. Tak, kalau kereta isi V-power, tak, laju pick up dia tak, contohnya tak, maknanya. Atau pakai pelicin tertentu. Namun kita ni, nak jadikan kita ni memenuhi Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah nyatakan, dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk melihat, menilai dan menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Ukuran kita sekarang ni nak kena faham, kita semua ni termasuk saya yang bercakap, tanggungjawab kita ialah dalam menterjemahkan nilai kita ini sebagai hamba Allah, mesti lakukan amalan yang terbaik. Maka nak jadi amalan yang terbaik, mesti enjin yang power. Enjin yang terbaik. Maka proses nak bina enjin terbaik itulah dinamakan perjalanan nak capai kepada takwa. Maka Allah anugerahkan kita ni, nak masuk Ramadan ni, satu peluang keemasan kita. Ataupun satu peluang yang cerah untuk kita nak capai darjat takwa tadi. Itu maksud saya. Kita sedia maklum, bila terdengar ayat, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan pada bilangan hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maklum, puasa diwajibkan selama sebulan. Tak, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Itu ketetapan yang berlaku kepada kita umat Nabi SAW. Umat yang terdahulu juga diwajibkan berpuasa, tapi tidak sebagaimana kita umat Rasulullah. Maksudnya apa? Bilangan hari yang mereka puasa. Ada yang puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada yang berpuasa dalam tempoh yang bilangannya tidak sampai macam kita. Kita umat Rasulullah 1 bulan Allah bagi. Sebagai proses untuk menjana takwa tadi. Untuk memupuk dan membentuk takwa tadi. Namun beruntungnya kita ialah bagaimana kita sudah mendapat panduan yang lengkap, yang sempurna, yang diperjuangkan oleh Nabi SAW dalam memberi kefahaman kepada kita bahawa bagaimana dengan penghayatan, bimbingan petunjuk Allah Ta'ala tadi, menjadikan kita ini mencapai kepada kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan dan keselamatan di hari akhirat.
Baik, kita kembali balik proses Nabi bentuk pembangunan manusia tadi. Apabila Nabi lakukan proses tadi, Allah jadikan satu proses yang panjang. Supaya kita kemudian hari ini, yang mendengar kisah ini, supaya menjadi suatu motivasi kepada kita. Sebagai satu panduan kepada kita. Nak capai kepada syurga Allah ni bukanlah satu perkara yang mudah begitu sahaja. Maknanya berhajat kepada pengorbanan. Berhajat kepada kesusahan dan kepayahan. Untuk mengekang nafsu kita. Dan dunia ni Allah jadikan kehidupan ni penat untuk kita. Letih. Letih dengan apa? Letih dengan ujian. Memang kita diciptakan Allah untuk diuji. Padang dengan pengisytiharan Allah bahawa kita manusia ni diciptakan dengan sebab kejadian, maka memang kena test lah. Bukti sebab kejadian tu. Maka warna-warni kehidupan kita ni begitu banyak ujian dia. Suka, duka, senang, susah, kesulitan, kepayahan, semua kita lalui. Namun, di sinilah peranan enjin maha dalam hati kita ni. Untuk mencapai kepada lasaknya kita melalui cabaran ujian-ujian tadi. Tak. Sebab itu, kita baru saja melepasi bulan Rejab. Bulan Rejab baru ni kita diceritakan pasal Isra' dan Mi'raj. Namun, kaitan peristiwa itu kepada kehidupan kita hari ini ialah bagaimana besarnya peristiwa agung itu Allah anugerahkan kepada kita apa dia? Solat. Diwajibkan, difardukan solat kepada kita. Peristiwa Isra' Mi'raj itu besarnya untuk kita bukanlah pada lihat Nabi itu naik burak pergi diperjalankan Allah daripada Mekah ke Palestin dalam tempoh 1 malam. Itu pengalaman khusus yang dilalui oleh Nabi SAW. Begitu juga Nabi lihat, dipersaksikan dengan apa dia? Alam nyata, alam raib, alam dunia, alam akhirat, syurga, neraka. Itu khusus bagi Nabi, pengalaman itu. Cuma Nabi menceritakan pula kepada kita pengalaman itu sebagai satu makluman dan juga penghayatan untuk kita sedar. Tetapi yang besarnya Isra' Mi'raj itu ialah kefarduan solat. Sebagai suatu, orang kata apa, proses untuk membentuk enjin yang maha tadi. Itu maksud saya. Enjin yang maha. Maknanya apa? Sanubari hati kita ni. Dan boleh saya guna istilah yang mesra untuk kita nampak lebih jelas. Solat tu ibarat vaksin. Sekarang ni kan vaksin COVID. Kita kena pakai ambil belaka. Apa tujuan ambil vaksin COVID ni? Untuk mencegah daripada jangkitan COVID. Namun solat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai vaksin untuk apa? Untuk mencegah dan melindungi kita ni, para manusia hamba Allah daripada apa? Terdorong melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kan Allah sebut, wa aqimis solah, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang. Dengan sembahyang itu dapat mencegah diri kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka sebab itulah berakhirnya solat tadi diperintahkan Allah kepada kita umat akhir zaman ini 5 waktu sehari semalam. Ibarat kata RNR. Rehat dan rawat. Saya guna istilah kita hidup atas muka dunia ni bermusafir. Kalau kita sebagai musafir, Terengganu nak pergi Kuala Lumpur, tidak 4 jam perjalanan. Kita lalu ikut highway. Bila lalu ikut highway, maka perjalanan kita jauh lagi, penat. Maka ada R&R tempat rehat dan rawat seketika. Betul orang, minum kopi panas cawan. Kemudian R&R ni pun canggih dah. Ada kursi urut. Masuk seria 2 ya, urut belakang kita. Sedap. Kemudian, apa kesan dia? Kita segar. Bawa kenderaan, segar semula. Mengelakkan kita daripada risiko untuk penat. Sehingga kemalangan. Maka itu tujuan R&R di lebuh raya.
Nisbah kita sebagai hamba Allah hidup atas muka bumi ni, Allah bagi solat itu sebagai R&R untuk kita. Dunia lebuh raya. Nak sampai kepada hari akhirat. Destinasi kita yang sebenarnya. Cumanya kita tak ada tempoh. Kalau nak ikut Lumpur, boleh buat agarang 4 jam. Nak pergi Johor, 8 jam, 9 jam, lebih kurang. Tak. Tapi kita nak pergi ke hari akhirat, tak ada jangkaan waktu yang tepat. Bila? Sebab itu ilmu Allah Ta'ala. Namun bila kita lalui hidup atas dunia ni, banyak cabaran-cabaran, ujian-ujian yang menguji keimanan, dalaman jiwa kita ni, Allah anugerahkan solat kepada kita, jadikan solat itu sebagai R&R, 5 waktu sehari semalam. Kita rehatkan diri kita daripada apa? Dunia yang memenatkan kita. Maka kita buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Bila solat tadi menjadikan hubungan kita langsung dengan Allah, maka di sana berlaku proses merawat jiwa kita dan merawat minda kita. Bila kita baca surah Al-Fatihah, maka berlakunya proses di sana mengecas akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Sebab dalam surah Al-Fatihah merangkumi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Maka sebab itulah dengan solat tadi sebagai vaksin saya istilahkan. Dengan pembinaan solat yang sempurna tadi menjadikan segar semula jiwa kita tadi. Kita dapat rasa penghayatan nilai Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Namun itulah kekuatan sebenar kita sebagai umat Islam dan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun sebab itulah apabila kita hari ni dah nak masuk Ramadan ni, maka lagi banyak orang kata apa, dia punya injection, suntikan kita ni nak hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan setakat 5 waktu saja. Sebab kita diberikan satu kelebihan lain, termasuklah bila masuk Ramadan ni kita ada solat sunat tarawih pula. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, komunikasi kita dengan Allah Ta'ala ni lagi kerat, lagi banyak. Sebab itulah bila Allah kaitkan Ramadan ini apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu mencapai kepada darjat taqwa yang Allah Ta'ala kehendaki tadi. Maka sebab itulah apabila kita nak capai kepada kesempurnaan Ramadan yang kita bakal jumpa nanti, yang bakal kita masuk hadapinya nanti, cuba kita gambarkan Ramadan ibarat tetamu istimewa kita. Tetamu istimewa kita. Maknanya, kalau kita nak sambut tetamu istimewa, kita buat apa rumah kita? Nampak cushion ni, dia punya sampo dia, cebek dia nampak lusuh dah, kita pun tukar baru. Tak? Lansir nampak dah setting molek, lusuh, tukar lansir baru. Tak? Maklumlah, tetamu VIP nak main rumah kita, kita pun rasa macam malu mata rasa tak? Tak? Nisbah pada kita, nak sambut Ramadan ni, takkan kita ni sambut dalam keadaan kita tanpa persiapan. Takkan kita sambut ala kadar je. Sedangkan Ramadan itu datang kepada kita dengan membawa keberkatan. Termasuklah padanya ada satu malam yang Allah Ta'ala sebut. Khairun